Cikgu boleh tengok ya dekat sini siapa yang dah join ya. Okey, cikgu boleh tengok dekat sini. Classpoint.app, type code 57253 Seterusnya, okey, yorang akan tengok, okey, kita akan belajar tentang unsur peralihan ya, tentang unsur peralihan ataupun transition metal. Okey kelas, bila yorang nampak soalan cikgu macam ni kan? Okey, so yorang nampak tak soalan cikgu, bagaimana anda hari ini jawab dua soalan ni, kata baik ataupun tak baik, lepas tu sudah siap kerja sekolah ke, tulis belum atau hampir siap ke apa. Cikgu tekan word cloud. Okey. Ini jawapan kawan-kawan ya. Okay. Elements from group. Okay, ingat jawapan ni from group 3 to group 12. Daripada group 3 sampai group 12 ini in the periodic table of the elements. Examples of transition elements are ni iron, dia banyak lah ya. Examples dia adalah iron, zinc, copper, silver, gold and mercury. Okay, next. Boleh tengok dalam periodic table yorang buka buku teks. Okey, unsur-unsur peralihan bermula dari kumpulan 3 hingga kumpulan 12 dalam JBU ya. Zinc. JBU ni adalah jadual berkala unsur. Unsur-unsur peralihan transition metals ya, bermula dari kumpulan 3 dekat sini hingga kumpulan 12 sahaja dalam JBU ni bahasa Melayu jadual berkala unsur. Okey, so unsur-unsur dari kumpulan 3 sehingga kumpulan 12 ya. Nanti orang belajar peringkat tinggi nanti transition metals juga dikenali sebagai D block. Tapi tak perlu orang tahu tentang D block ni, hanya tahu tentang transition metals is unsur peralihan berada dari kumpulan 3 sehingga 12. Okey, kedudukan unsur kumpulan peralihan ini antara kumpulan 2 dan kumpulan 13 dalam jadual berkala unsur. Contoh unsur peralihan termasuklah kromium, mangan, ferrum dan kuprum. Okey, bahagian kuning menunjukkan kedudukan unsur peralihan dalam jadual berkala unsur ya. Okey, so ada soalan. Okey, so bersedia ya. Cikgu buka. Okey, habis masa. Okey, tengok jawapan kawan ya. Ni jawapan, kita tengok jawapan kawan-kawan semua ni. So cikgu boleh nampak sinilah jawapan ya. Okey, jawapan dia 3 kumpulan 3. Dari 3 sehingga kumpulan 12 kan. So ini adalah jawapan untuk okey, cikgu save. Okey, so betul lah jawapan. Kalau tengok sini, jawapan Gan pun betul, jawapan Syafiqah pun. Okey, dari kumpulan berapa? 3 hingga 12 kan? 3 hingga 12 ke 2 hingga, cuba cek balik. 3 hingga 12 kan tadi, jadual berkala dari kumpulan 3 hingga 12. Ya, terbalik kot ni. Ya, 3 hingga 12. Ya, ikut cikgu bagi soalan tadi kan. Dari kumpulan unsur di antara kumpulan 3 dengan kumpulan 12. Kumpulan seterusnya Teo Jaya dekat sini. Okey, ada seorang lagi. So 3 hingga 12. Okey, bagus. Seterusnya tak jawapan siapa lagi? Tak ada kan? Hanya berapa orang je hantar kat cikgu ni.
Okey. Seterusnya, okey, semua all the transition elements are metal, semua adalah logam. So sifat-sifat dia ni lah solid with shiny surfaces, ductile, malleable ni sebabkan dia lembut, logam ni lembut, dia can be shaped, boleh dibentuk tu malleable ya. High tensile strength, maksudnya dia daya regangan yang tinggi, susah kuat ya. High melting, boiling point, takat lebur, takat didih tinggi, high density, ketumpatan tinggi and good conductors of heat, konduktor haba dan elektrik yang baik ya. Okey, semua unsur peralihan, ni bahasa Melayu dia ialah logam yang merupakan pepejar dengan permukaan yang berkilat, bersifat sangat keras. Okey, dia sangat keras tetapi mempunyai ketumpatan yang tinggi ya, dan mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Okey, so kan transition metal ni bersifat sangat keras. Kumpulan 1 dengan 2 memang sangat lembut. Kalau yorang tengok cikgu punya video yang lepas cikgu ajar group 1 kan, yang dia boleh potong metal tu dengan pisau yang kecil sahaja kan, sangat lembut. So kumpulan 1 dengan 2 very soft metal. Sangat lembut. Tapi kalau nak bandingkan dengan transition metal ni lagi keras lah berbanding dengan kumpulan 1 dan 2 ya. So dia mempunyai ketumpatan yang tinggi, mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Okey, seterusnya ni sama juga ya. Unsur-unsur peralihan merupakan logam dan pepejal kecuali mercury. Ada satu mercury tu dia dalam bentuk cecair dan dia mempunyai warna dia semua sama, kelabu berkilat. Kan? Dia warna dia grey tapi shining. Okey. Kecuali cuprum. Cuprum warna dia perang ataupun brownish sikit, brown. Aurum gold, emas. Ya. Kekuatan aurum ni gold ya, emas ya. Kekuatan regangan yang tinggi, pengalih haba dan konduktor arus elektrik yang baik, ketumpatan dia tinggi, keras tapi boleh dibentuk. Kita boleh bentuk dia jadi shape lah. Dan mulo maksudnya tadi tu ductile. Ductile tu bahasa Inggeris, Melayu dia mulo. Elektronegatifan yang rendah. Okey, so logam-logam ni sangat tak suka membentuk charge negatif lah. Sebabnya dia bentuk charge positif kan cikgu kata logam ni dia penderma elektron yang baik. Good donors of electron. So bila dia good donors of electron, dia mesti membentuk charge positif. So sepatutnya dia adalah keelektropositifan yang tinggi. More electropositivity but less electronegativity. Ya. Dan semakin meningkat dari kiri ke kanan. So kalau orang tengok dalam jadual berkala, dari kiri is logam, kanan is bukan logam. So kalau logam mesti membentuk charge positif. Kalau dia semakin ke kanan, dia semakin menjadi bukan logam. So, dia semakin suka terima elektron. So, that's why kita panggil more electronegative. Ya. Okey, zinc bukan unsur peralihan. Kerana ia tidak, okey. Tapi kalau kita nampak tadi, zinc ni nanti ni orang tak belajar lah. Tapi just dia nak bagi tahu walaupun zinc ni termasuk dalam kumpulan peralihan tadi, Yorang nampak kan zinc tu macam dalam grup peralihan sebab dia berada di grup 12 tadi. Tapi sebenarnya zinc ni bukanlah unsur peralihan sebab dia tidak mempunyai ciri-ciri tu. Nanti cikgu akan tunjuk. Okey, senaraikan sifat-sifat fizik unsur peralihan. Okey. So, apa yorang buat? Okey, cikgu close submission ya. Sebab cikgu rasa semua 7 orang dah ada dah.
Okey, tengok bila cikgu close. Okey, Haris. Haris ada dah. Okey, masa ada lagi tapi cikgu tengok semua orang dah bagi jawapan. So cikgu close submission. Okey, insert result as slide. Okey, baru dapat masuk. Save for review. Okey, so kita tengok jawapan kawan-kawan ini. Okey. So, kita boleh check kat sini, cikgu boleh check ya. Takat lebur, takat didih tinggi, betul kan? Dia keras, ketumpatan yang tinggi, konduktor elektrik yang baik, kekuatan tegangan, regangan catch bini regangan yang tinggi. Okey, permukaannya berkilau, bersifat mulu, boleh ditempa. Okey, gun pun ductile, malleable, high density, solid with shiny surfaces, high melting boiling points, very hard compared to group 1 and group 2. Okey, seterusnya. Okey, malleable, ductile, high teojai high melting and boiling point. Okey, Damia pun takat lebur, takat didih tinggi, keras, ketumpatan tinggi, konduktor. Okey, bagus. Tegangan, kekuatan tegangan yang tinggi ke regangan yang tinggi ni? Dalam buku Cikgu typo. tak, maksudnya cikgu saja check te ke re kau tengok dalam buku teks tu? Regangan. Re okey. So takut cikgu pun silap tau. Korang betulkan cikgu. So ni betul lah re Okey, tak apa. Berkilau, mulut boleh ditempa. Okey, bagus. Hawani pun sama takat lebur tinggi, boleh mulut, boleh dibentuk, keras. Okey, bagus. Syafiqah pun sama. Okey pepejal permukaan berkilat, bersifat keras, ketepatan tinggi. So bagus semua betul lah. Okey, seterusnya. Okey. Haris pula. Okey, kuat daripada logam kumpulan 1 dan 2. Okey. Dia kalau nanti Kak Haris kalau bagi jawapan katalah keras lah kan. Kuat dan keras katakan. Tambah sikit lah perkataan tu sebab kadang-kadang ada setengah kuat tu tapi dia rapuh juga kan. So kuat dan keras. Yang penting tu dia nak ada perkataan keras tu. Keras dan mempunyai permukaan yang berkilat. Okey, ni betulkan sikit keras je cikgu nak. Okey, takat lebur tinggi, berkilat. Okey, bagus. Sangat keras, betul. Ketumpatan tinggi Okey, tak apa typo. Biasalah tulis bila you orang typo dalam handphone kan. Dia jadi teruk sikit. Okey, bagus semua bagus. Seterusnya. Okey, Kelak, apa sifat-sifat bagusnya transition elements ini, kumpulan peralihan ini adalah transition elements ni can form ions with different oxidation numbers when forming compounds. Maksudnya apa kelas? Maksudnya ferrum ni dia ada 2 charge. Plus 2 plus 3. Macam tu. Kalau copper plus 1 plus 2. Nickel plus 2 plus 3. Maksudnya dia ada more than one oxidation numbers. Maksudnya lebih daripada satu charge. Okey, tu sifat pertama dia. Okey, seterusnya dia berwarna. Tu yang best tu. Nanti kan kalau orang tengok dalam, nanti cikgu tunjuk video tau tentang apa tu chemical garden. Macam mana nak buat chemical garden tu? Bahan-bahan kimia ini mengeluarkan warna yang cantik sehingga dapat bentuk garden. Taman. Nanti cikgu tunjukkan. Okay, contoh chromate ion, warna dia yellow. Tak perlu hafal lah just cikgu nak tunjuk saja. Dichromate ion, orange. Iron 2, ni warna ferrum 2 ni warnanya hijau. Ni kena hafal. Ferrum 2 kena hafal warna hijau. Ferrum 3 kena hafal warna perang. Copper 2 ion kena hafal warna biru. Yang lain ni tak perlu hafal. 3 ni penting. Nanti kita akan gunakan dalam topik yang seterusnya. Okey. Ini pun sama. Satu lagi precious stones. Dalam batu-batu permata. Kenapa you orang tengok? Cikgu cantik lah warna batu permata ni. Ini disebabkan kehadiran logam peralihan. Contoh ruby. Kan batu permata yang ruby tu. Kenapa warna dia merah? Sebab ada kehadiran kromium. Sapphire. Kenapa warna dia biru? Kerana kehadiran iron dengan titanium. Campuran iron and titanium. Emerald. Sebab kalau you orang tengok iron tadi warna hijau kan. Emerald. Kenapa dia warna green? Sebab kehadiran kromium. Amethyst, kenapa warna dia purple? Sebab kehadiran manganese. Sebab ada warna-warna dalam unsur peralihan ni menunjukkan warna kepada batu permata itu. Okey, yang ketiga. Okey, ada 3 sifat tadi kan. Pertama apa?
Tadi kan cikgu nak tanya soalan ni. Yang pertama, apa sifat-sifat logam peralihan? Mempunyai pelbagai nombor pengoksidaan. Bahasa Melayu dia. Different oxidation numbers. Lepas tu form colored compounds. Lepas tu apa? Act as a catalyst. Contoh, proses Haber. Proses Haber ni untuk menghasilkan apa? Amonia. Menggunakan logam apa? Transition element. Logam peralihan iron. Kalau contact proses untuk menghasilkan sulfuric acid. So, kita menggunakan vanadium 5 oxide. Pentaoxide. Oswald proses untuk menghasilkan nitric acid. Kita gunakan platinum. Ni adalah semua unsur-unsur peralihan. So, ada 3 sifat dia. Okay, ni bahasa Melayu dia. Ciri-ciri utama unsur peralihan merupakan logam yang mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi, keras, permukaan berkilat, bersifat mulus serta boleh ditempa. Tadi orang sudah bagi jawapan, bagus. Juga unsur-unsur peralihan ni juga mempunyai ciri-ciri istimewa yang tiada pada logam biasa. Okay, apakah ciri-ciri itu? Ni. Unsur peralihan berupaya membentuk ion berwarna. Nampak? Ni. Ni yang penting. Dia membentuk ion-ion berwarna. Cantik warna-warna logam ni. Sangat cantik. Kromium, mangan, ferrum, kuprum ni. Nampak tak cantik kan semua color-color ni. Okey, seterusnya. Dia buat apa lagi? Unsur peralihan mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Ni dia nampak. Kromium dia ada lebih charge. Plus 3 pun ada, plus 6 pun ada. Plus 3 color lain, plus 6 color lain tau. Contoh ferrum tadi kan. Kalau ferrum 2 color dia hijau. Kalau ferrum 3 colornya brown. Macam tu. So dia warna dia berbeza. Mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Lepas tu unsur peralihan juga berupaya membentuk ion kompleks. Okay, orang tak belajar lagi taruh ke SPM. Masuk matrik tu orang belajar lebih detail. Just orang faham unsur peralihan ni boleh membentuk ion yang kompleks. Itu saja orang kena tahu. Further information tak perlu. Okey, ni kegunaan dia. Nampak? Banyak kegunaan dia. Salah satu ciri utama unsur peralihan adalah sebagai mangkin dalam bidang perindustrian. Catalyst Contohnya ferrum. Ni HNO3. Ni cikgu takut orang salah. HNO3. Macam tu ya. Okey, seterusnya. Okey, ni apa? Nikel atau platinum digunakan dalam proses penghidrogenan minyak sayuran untuk buat margarin. Nampak? Nikel ni digunakan dalam catalyst. Kita ada minyak kelapa sawit. Kita masukkan nickel and platinum sebagai catalyst untuk menghasilkan margarin yang diorang makan sekarang ni. Okey, seterusnya. Mangan digunakan untuk membuat kaca tingkap berwarna. Ni yang dekat rumah diorang kan, cantik kan? Ni ada logam mangan dalam tu. Okey, lepas tu ferrum digunakan untuk membuat jambatan logam besi kan. Apa lagi? Titanium digunakan untuk membuat cat. Tu dia. Inilah ada ciri-ciri unsur peralihan. Membentuk ion-ion dengan nombor pengoksidaan yang lebih daripada satu. Membentuk ion atau sebatan yang berwarna. Sebatan unsurnya boleh bertindak sebagai mangkin dan dia membentuk ion kompleks. So ada 4 membentuk ion kompleks. So ada 4 ciri-ciri khas unsur peralihan. Kegunaan-kegunaan dia, tadilah orang belajar di ferrum digunakan sebagai keluli dalam pembinaan jambatan dan bangunan. Kuprum digunakan sebagai wire dan kabel elektrik. Batu permata zamrud berwarna hijau kerana kehadiran ion ferrum 2 dan nikel 2D5. Kenapa warna merah? Sebab kehadiran kromium dan nilam. Kenapa warnanya biru? Sebab kehadiran besi dan titanium. Okay, bunga api mengandungi campuran serbuk bahan letupan dengan garam unsur peralihan untuk menghasilkan nyalaan pelbagai warna. Kan bunga warna dia punya spark tu kan. Kenapa warna-warni? Sebab ada salt of transition metals, garam dia. So unsur peralihan ni berfungsi sebagai mangkin. Apa maksud mangkin ni kelas? Kalau orang nampak perkataan mangkin ni ataupun catalyst. Bahasa Inggeris is catalyst. Catalyst ni adalah satu bahan kimia yang kita masukkan untuk mempercepatkan tindak balas. So, ahli kimia kena letakkan bahan kimia catalyst to speed up the reaction supaya kita dapat produk dengan cepat ya. Okey, tengok dia membentuk ni tadi nota-nota dalam textbook pun ada tadi. Okey, ni cikgu dah terangkan. Okey, ni ada kegunaan ferrum, platinum, nikel dan vanadium 5 oksida ya. Orang boleh baca dalam buku teks ada. Okey, mangan digunakan untuk buat kaca tingkap, cat, ferrum untuk jambatan. Okey,
So kita masuk ke kuis sekarang. Okey, kuis orang ni ada 3 minit. Okey, orang boleh bermula sekarang untuk jawab soalan ini ya. Okey, so cikgu bagi masa. Okey. Okey, Damia punya Haris dapat dah. Okey, Gan pun dah dapat. Lok punya Hawani pun cikgu dah dapat dah. Okey, teruskan lagi. Okey, Syafiqah pun cikgu dapat dah. Okey, so semua dah ya. Okey, cikgu akan stop. Sebenarnya dia ada 23 saat lagi. Okey, semua dah hantar, tak apa. Okey, kita close submission. Insert result as slide. Okey. So, yorang tengok ni adalah jawapan-jawapan yorang ya. Okey. Okey, save for review. Okey, so ni jawapan dia ya. Membentuk ion, betul lah ni, membentuk ion atas sebatian yang berwarna, menunjukkan nombor pengoksidan yang berbeza, membentuk ion kompleks ya. Betul. Mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidan berupaya membentuk ion kompleks. Okey ya. So betul lah ni. Okey, bagus. Okey, seterusnya unsur palihan berupaya membentuk ion berwarna kan. Makin, okey. Unsur palihan berupaya membentuk ion yang kompleks kalau nanti Hawan ni, kalau ni betulkan sikit, kita ion yang kompleks. Kompleks ni dengan lengkap lain tau. Kompleks ni maksudnya struktur dia besar. Dia sangat kompleks. Ya. Okey, membentuk ion atau sebatian yang berwarna. Okey, bertindak sebagai mangkin membentuk ion yang kompleks. Okey. Okey, Kashfi ni ya, bila you kena sebut tau, membentuk apa? Membentuk sebatian berwarna. Sebut ya. Sebut penuhkan sikit. Membentuk sebatian berwarna. Kena sebut sebab kimia dia sangat suka tak ada term-term saintifik ni. Sebatian berwarna. Membentuk ion kompleks kan? Menunjukkan nombor peroksidan yang berbeza. Betul. Okey, bagus. Okey, so sekarang kiranya cikgu dah habislah ya topik transition metal ni. Itu saja sebenarnya topik transition metals ni, tak banyak. So kita pergi ke soalan multiple choice ulang kaji. Okey, so yorang jawab dalam masa seminit. Cikgu nak tengok siapa cepat ya menjawab soalan-soalan objektif ni. Okey, so cikgu mulakan. Bersedia ya, 1 minit. Okey, masa dah habis. Okey, insert result as slide. Okey, kita akan tengok sini ya. Okey, cikgu akan klik sini ada leaderboard. Tengok siapa paling cepat kan? Ya, so cikgu insert as slide. Tu ya, yorang punya. Okey, ya. Masa dah habis kan? Okey, so cikgu insert result. Okey. So tu dia orang punya. Okey, jadi cikgu nak tunjuk show correct answer ya. Okey, tadi cikgu lupa nak buat tadi. Okey. Kalau tengok apakah dia punya jawapan. Okey.
Okey, kalau soalan nombor 1 tadi ya, semua orang tengok kalau soalan nombor 1 tadi, siapakah yang menjumpai neutron? James Chadwick James Chadwick. Okey, itu jawapan dia. Okey. Unsur kumpulan satu berikut yang manakah mempunyai saiz atom paling kecil? Kelas, kumpulan satu bila menuruni kumpulan saiz makin besar. So, yang paling ataslah lithium. So, lithium lah jawapannya. A ya, jawapan dia adalah A. Okey, Haris dengan Gan dapat jawab betul ya. Show correct answer, insert slide. Ni jawapan dia A. Kalau yang tadi tu, kalau yang soalan nombor 1 tadi, kalau soalan cikgu kena masukkan dalam slide ya supaya orang boleh ulang kaji nanti. Yang ini jawapan dia adalah C ya. Jawapan dia adalah C. Nombor 1 tadi jawapan adalah C. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, soalan nombor 3 pula. Okey, ni nombor 2 dah jawab. Okey, tu jawapan dia. Okey, tu leaderboard dia. Siapa yang paling laju lah laju dan cepat jawapan dia. Tepat. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 3. Seminit sahaja. Ya. Okey, habis masa. Okey, show correct answer. So, jawapan dia adalah bola ya. Jawapan dia adalah bola. Okey, itu jawapan dia. Okey, leaderboard. Kita tengok siapa yang dapat jawab betul dan tepat. Okey, tahniah Gan ya. Okey, so sebenarnya soalan ni tadi, ingat tak cikgu ajar yorang hari tu tentang group 1? Kan group 1 ni kan sangat reaktif. So, kita kena simpan dalam minyak parafin. So, cari dalam group 1. Mana yang group 1? Kalium kan, potasium. Magnesium ni group 2. Hanya group 1 sahaja ya. Okey, sebab kita simpan dalam minyak parafin supaya tak nak bagi logam tu dia sangat reaktif, tak nak bagi dia react dengan oksigen or water vapor ataupun wap air. Okey, seterusnya. Okey, so dah ada jawapan sini. Cikgu dah masukkan jawapan semua. Okey. Seterusnya, seminit sedia ya. Okey, soalan nombor 4. Okey, masa dah habis. Okey, show correct answer, insert result as slide. Okey, jawapan dia adalah C. Tengok siapa cepat pula. Okey, Damia bagus. Okey, so jawapan dia kenapa kan? Kenapa jawapan dia tadi C ya? Kita tengok kenapa jawapan dia C. Okey, tengok soalan ini. Okey, kan cikgu tanya mana logam? Logam mesti tengok belakang ni valence kan, elektron valence. Kalau 2, 4, kumpulan 14. Kumpulan 14 tu ada campuran kan, semi metal ada. Kalau tengok kumpulan 14 tu. So tak boleh lah dia nak betul-betul kumpulan logam. Okey, 8, 18. 8 tambah 10. So adalah kumpulan inert gas. So dia bukan logam. 7 tambah 10, 17 halogen. So jawapan halogen is gas. So bukan logam. So kena jawapan 2. 1 dengan 2 dan juga logam peralihan semua adalah logam. Memang completely logam. Kecuali mercury saja kan tadi. Logam dalam bentuk cecair. Semua logam adalah pepejal. Group 1, group 2 and transition metals. Okey, lepas saja group tu dah masuk kepada kebanyakannya bukan logam. Ya, so jawapannya adalah Y ya, C. Okey, seterusnya, okey kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, seminit dari sekarang ya. Okey, masa dah habis. Okey, kita show correct answer, insert result as slide. Okey. So jawapan dia donkey ya. Okey, kita tengok leaderboard. Okey, Gan betul. Okey, bagus. Seterusnya.
Okay, so okay, kalau tengok soalan tadi ya. Okay, Gan betul. Okay, kalau tengok soalan tadi, okay, cikgu tanya, manakah boleh membentuk sebatian berwarna Okey, kalau tengok tadi jawapan yang diberi adalah apa? Jawapan dia adalah donkey Okey, so 3 dengan 4. So cikgu kata zinc ni lah jangan ramai pilih zinc. Tadi kan tu yang ada yang tanya cikgu sebelum ni Jawapan dia adalah 3 dengan 4. Okey. Sebab kalau kita tengok yang membentuk sebatian berwarna. Yang bentuk warna tadi kan cikgu bagi nota hanya furium dengan cuprum saja. Zinc dengan plumbum ni dia tak ada warna. That's why dia tak ada ciri-ciri logam peralihan. Dia memang berada dalam grup peralihan. Tapi tak ada ciri-ciri. Itu je beza dia. Okey, seterusnya. Okey, 1 minit dari sekarang jawab ni. Okey, masa dah tamat. Okey, jawapan dia adalah insert result as slide. Okey, so jawapan dia C. Tengok siapa yang jawab betul. Okey, Damia pula. Okey, Tania. Seterusnya kita tengok soalan dia apa. Okey, so insert result as slide. Okey. So Damia dapat betul situ. Okey, so kita check jawapan dia. Kenapa sebab jawapan dia tadi dia bagi adalah C kan? Okey, jawapan dia bagi adalah C. Okey, dia kata antara berikut manakah betul mengenai perubahan sifat unsur merentasi color. Okey, sifat merentasi color from left to right. Kan cikgu kata from left to right, saiz semakin kecil kerana nombor protonnya meningkat, tarikan nukleus semakin kuat. So, tarikan terhadap elektron valence semakin kuat menyebabkan saiz semakin kecil. So, jawapan dia adalah C. Okey, bagus. Betul. Okey, seterusnya 1 minit dari sekarang. Jawab soalan ni. Okey, show correct answer. Okey, jawapannya adalah bola. Okey, tengok siapa yang Gan dapat awal Okey, so kenapa jawapan dia bola? Okey. Apa jawapan dia bola? Okey, jap cikgu cek sini. Okey, so pilihlah yang kumpulan peralihan sahaja. Beryllium, silikon, kalium bukannya logam peralihan kan? Senang aja. Okey, seterusnya. Okey, jawab soalan ni 1 minit dari sekarang Okey, masa dah habis. Okey, show correct answer. Jawapan ni donkey ni, jawapan dia donkey. Okey, bagus. Okey, seterusnya Gan dapat jawab betul. Okey, kita tengok soalannya kenapa. Kita tengok ni kan cikgu kata kegunaan noble gas adalah sebagai tangki scuba. Cuba tengok nota balik. Kan? Okey, seterusnya. Okey, 1 minit dari sekarang. Okey, masa dah tamat. Show correct answer. Jawapan dia bola. Okey, kelas. Jawapan dia bola Okey. So, Tania. Okey, Gan cepat. Okey, so apakah soalannya tadi? Cuba tengok. Ni. Fluorine, chlorine, bromine. Group 17. So, halogen. Okey, ada tak lagi soalan? Okey, 1 minit dari sekarang.
Okey, masa dah tamat. Okey, kita tengok apa jawapannya. Okey, jawapannya adalah C Okey, kenapa jawapan dia adalah C? Kita tengok kawan. Okey, result kawan-kawan. Okey. So, okey, bagus. Gan kita check kenapa jawapan dia adalah C. Okey. So, kelas, korang kena ingat sebabkan aluminium ni adalah logam. Walaupun dia adalah logam oksida. So, apa-apa logam mesti ini paling tepat sekali. Takat lebur dengan takat didih yang tinggi. Ya. Nak pilih D ada masalah dekat sini. Dalam keadaan pepejal. So, dia mesti dalam keadaan aqueous and molten state. Itu je masalahnya, tak boleh pilih D. So, jawapan yang paling tepat adalah C. Ya. Okey, seterusnya. Tengok ada tak lagi soalan. Okey, 1 minit dari sekarang. Okey, habis masa. Show correct answer. So, jawapan dia apa? Okey, jawapan dia adalah bola. Ya. Okey. So, tengok siapa cepat. Okey, Gan. Okey, bagus ya. Gan dah ramailah boleh jawab. 7. Ada seorang lagi terlepas ke? Tak sempat jawab. Okey. Senang je soalan dia. Unsur-unsur kumpulan 18. Tengoklah dalam buku. Kan? Kalau beryllium ni bukanlah kan? So tengok kumpulan unsur-unsur kumpulan 18 ya. 1 dengan 3 kan? Sebab bromin ni kumpulan 17 ya. Okey. Satu lagi. Last kali 1 minit lagi. Okey, last kali soalan ni. Okey, masa dah habis. Okey, show correct answer. Okey, so jawapan dia donkey ya. Okey, kenapa jawapan dia donkey? Okey, so kita tengok seterusnya. Kenapa sorry tadi kan. Okey, inilah dia sifat kumpulan apabila menuruni kumpulan 18. Okey kelas, cikgu hari tu ada ajarkan bila kita menuruni kumpulan 18, saiz dia semakin besar. Okey, bila saiz semakin besar, betul tak bila saiz semakin besar, ketumpatan dia mesti meningkat. Ya. Dan sebenarnya gas kumpulan 18 tak boleh conduct elektrik ya. Okey, jisim atom relatif berkurang. Tak boleh sebab saiz makin besar. So dia punya relatif atom mass dia semakin meningkat. Okey, takat lebur dan takat didih pun meningkat sebab bila saiz semakin besar, daya van der Waals force semakin besar. So takat lebur dengan takat didih dia makin tinggilah. Sebab daya tu sangat kuat, so kita memerlukan haba yang tinggi untuk putuskan to break down to overcome the force, untuk mengatasi daya van der Waals tu. So jawapan dia kena D. Ya. Okey, so habis dah soalan semua. Okey, jadi cikgu akan masukkan dalam slide ya. Untuk cikgu rujuk lah sebagai cikgu punya. Okey. Jadi kelas, bila kita dah habis topik ini, apa yang cikgu nak tunjuk di sini adalah satu lagi kelas, sebelum kita keluar daripada meet ini adalah tugas untuk minggu ini. Apa yang kita belajar hari ini adalah kita belajar tentang jadual berkala unsur peralihan tadi transition metals. So kita dapatlah mengenal pasti kedudukan unsur, menjelaskan ciri-ciri dan menyenaraikan kegunaan. So yorang boleh tengok video ini. Video ni bagus yorang boleh tengok tadi cikgu tak sempat nak bagi yorang tengok video ni. Yorang boleh tengok sendiri, cikgu dah bagi link. Okey, lepas tu kita dah buat class point tadi, nanti cikgu akan insert slide tadi untuk yorang punya bukti, yorang punya markah, semua ada, nanti cikgu dah save dah. Okey, lagi satu tugasan adalah aktiviti pembelajaran berasaskan masalah. Okey, sebenarnya cikgu nak yorang buat research. Contoh ahli sains menemui satu lagi ciri istimewa unsur peralihan, iaitu dapat
mengingati bentuknya. Okey, misalnya campuran nikel dengan titanium membentuk alloy yang dipanggil nitinol. Okey, cuba you orang search dekat internet apa itu nitinol ya. Selepas alloy ini dibengkokkan, alloy ini dapat kembali ke bentuk asalnya. Bagus ya. So alloy ini digunakan dalam bingkai cermin mata dan juga dalam rawatan patah tulang. So siapa yang boleh buat research ni ya, cuba cari maklumat untuk nitinol ni buat dalam satu presentation. Macam semalam kan Cashvin ni tunjuk buat, you orang boleh buat video upload dalam you orang punya YouTube sendiri, buat apa list kan, you orang boleh macam tu tau. Apa-apa saja video atau presentation you orang buat save as video and then you orang boleh upload dalam YouTube list. So bila-bila nanti you orang boleh tengok dan you orang boleh upload link tu. Maksudnya dia tak perlulah makan space yang banyak kan dekat Google Classroom, add or create, klik link tu. So you orang boleh hantar link YouTube video tu. Bagus bila you orang dah buat video takut nak simpan space banyak, takut banyak space. Yalah space video kan besar bila you orang buat video. Jadi you orang boleh masukkan dalam YouTube list ya. Okey, ataupun kalau tak nak buat video pun sebab setengah orang dia buat PowerPoint. Bila PowerPoint dia convert into video. Dia boleh save as YouTube list lah ya. Dia boleh buat YouTube dia. Tapi kalau tak nak pun diorang just upload diorang punya PowerPoint ya. Okay. So lagi satu, bila diorang dah cari tentang research tentang nitinol ni, diorang cuba cari satu lagi transition methods yang diorang rasa sangat berguna dalam kehidupan saya sekarang. Diorang kena tengok, saya nak kaji tentang apa? Logam ini, bagusnya logam ini. Apakah bagusnya logam ni dalam kehidupan saya? Cikgu nak yang transition method sahaja. Cuba cari. Cikgu dah bagi banyak satu contoh. Lepas tu diorang boleh cari maklumat apa kebaikannya dalam kehidupan seharian. Ya. Okey, itu untuk diorang punya tugas minggu inilah cikgu bagi tempoh. Tak perlu banyak slide ya. Cikgu nak diorang slide yang penting-penting yang diorang boleh highlight bagusnya logam tu. Kenapa diorang belajar topik ni? Bagusnya dalam industri. Ada tak kegunaan di dalam COVID? Sebab ada setengah-setengah logam ni ada kegunaan dari segi medical tau. Diorang boleh buat research ya. Lepas tu diorang boleh upload dalam Google Classroom ya, ataupun dalam Telegram, ataupun diorang just upload dalam Google Form tugasan cikgu ni. Kalau boleh masuk dalam Google Classroom lah, senang cikgu nak tengok. Okey, cikgu minggu lepas cikgu ada bagi tugas yang ini kan, ini. Minggu lepas ini PBD ni. Okey, orang cikgu akan bagi jawapan. Ni senaraikan oksida base, oksida N4-turic semua ni ada jawapan dia tau. Okey, so jawapan dia cikgu bagi sekarang. Kalau you orang tengok sini ya, jawapan yang cikgu bagi ni. Kalau cikgu harap sebab cikgu tengok ramai yang tak bagi jawapan. Cikgu rasa you orang tak bagi jawapan sebab you orang tak faham macam mana nak buat kan. Okey, nombor 1 you orang just jawapan dia adalah oksida base. Oksida base ni adalah natrium oksida, Na2O dan juga magnesium oksida ya. Iaitu M besar MgO. Okey. Kalau bahasa Inggeris dia boleh ya. Bahasa Inggeris dia is basic oxide. Okey, basic oxide. Okey, so basic oxide ya, jawapan dia is sodium oxide. Okey, formula kena ingat ya, Na2O and magnesium oxide. Okey, so dia adalah MgO. Okey, yang kedua jawapan dia adalah oksida N4-tiric ya. N4, okey, bahasa Melayu kena ejaan betul. N4-tiric ni satu saja, iaitu aluminium oksida. Sikit saja cikgu nak habis dah ni, sekejap ya. Al2O3, ataupun kalau bahasa Inggeris dia is N4. Okey, perhatikan ejaan cikgu ya, sangat penting ya ejaannya. N4-tiric oxide. So aluminium oxide. So ini formula dia, Al2O3. Ya.
Okey, lepas tu yang ketiga, jawapan yang okey, nombor 1 lagi ni still nombor 1 sorry. Ni soalan ni still yang nombor 1 punya. Okey, seterusnya sikit lagi jawapan untuk oksida berasid ya. Oksida berasid. So jawapan dia ada banyak you orang boleh bagi beberapa saja. Silikon 4 oksida. Katakan cikgu saya tak ingatlah formula silikon oksida. Kalau boleh ingatlah satu jenis, satu ya. Ataupun paling senang you orang ingat ni sulfur dioksida ni lagi senang. Dia sejenis gas. SO2. Kalau bahasa Inggeris dia adalah acidic oxide. Okay, so jawapan dia is silicon 4 oxide. So kalau boleh ingat formula ya. SiO2 ataupun sulfur dioxide. Ya, SO2. Okay. So untuk itu untuk soalan nombor 1. Okay, seterusnya soalan nombor 2 adalah jawapan dia adalah ni MgO react with nitric acid. Okey kelas, cara dia macam mana? Okey, you orang pisahkan tau Mg2+, O2-, H+, NO3-. So tukarkan. So kita dah split into ions and then kita combine with another ions. So positive ion combine dengan negative ion. So you orang akan dapat magnesium nitrate. And then H dengan O akan membentuk water molecules. So jangan lupa balance. So letak sini 2. Dah dapat dah. Okay, itu untuk soalan nombor 2. Okay, untuk soalan nombor 3 pula. Okay, untuk soalan nombor 3. Okay, untuk soalan nombor 3, Al2O3 react with ni dia react dengan alkali So kelas yang ini tak perlu hafal lah sebab cikgu rasa yang ini tak keluar dalam exam. Bukan maksud tak keluar dalam exam. Dia tak akan tanya you orang to construct chemical equation untuk ini. So ni kalau you orang tak hafal pun tak apa. Tadi kena tau. Yang tadi tu kena. Yang ini penting. Yang ini. Yang ini nombor 2 ni sangat penting ni. Ni kena buat sendiri. Tapi kalau yang nombor yang ini aluminium oxide orang tak ingat pun tak apa. Ni katalah cikgu saya tak ingat lah ni. Tak apa. Tak ingat pun tak apa. So cikgu just bagi jawapan saja. Sebab dalam SPM kita tak tanya yang kompleks sangat. Okay, so nombor 4 last kali. Dia tanya unsur yang mengandungi oksida base. Okay, unsur yang mengandungi oksida base mesti apa? Natrium and magnesium sahaja. Ataupun dalam bahasa samalah Na dengan Mg. Tapi kalau dia tanya nama penuh is natrium, magnesium. Macam tu ya. Okay, bahasa Inggeris dia is sodium, magnesium. Okay, so itulah saja jawapan dia ya. Dan untuk elemen with oxida base. Yang atas ni is oxida base ataupun basic oxide. Okay, ini untuk oxida base or basic oxide. Dan satu lagi for acidic oxide. Acidic oxide or oxida acid adalah apa? Silikon, phosphorus, sulfur, chlorine. Ni dia ya. Ini adalah untuk oksida acid ataupun bahasa Inggeris dia is acidic oxide. Okay, so cikgu dah habislah. Ini adalah senang saja untuk orang dapat TP 3, 2 dengan 3. Soalan minggu lepas sangat simple. So minggu ni cikgu dah dapat TP orang. So orang just buat untuk orang punya assignment lah. Lengkapkan assignment cikgu semua, hantar link dalam Google Classroom ya. Okay, so itu saja. Ada soalan ke? Dah habis ya? Cikgu kita punya masa sampai 2:20. Okay, so